Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama saya Cikgu Syafiee. Hari ini saya akan menerangkan satu format karangan iaitu surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi merupakan surat yang digunakan secara peribadi. Surat ini ditulis kepada ahli keluarga, sahabat, guru dan sebagainya. Ini bermaksud surat kiriman ini kita tak boleh gunakan untuk tujuan-tujuan yang rasmi. Contohnya tujuan seperti memohon pekerjaan, tujuan untuk membuat aduan ataupun apa-apa saja yang berkaitan urusan rasmi, urusan kerajaan, kita tidak boleh gunakan surat kiriman tidak rasmi. Tetapi kita gunakan surat kiriman rasmi. Untuk hari ini, surat kiriman tidak rasmi kita gunakan secara peribadi untuk kegunaan sendiri, untuk kegunaan ahli keluarga, sahabat dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Seterusnya, apa tujuan kita untuk menulis surat kiriman tidak rasmi? Yang pertama ialah bertanya khabar. Seandainya kita ada rakan-rakan yang berada di luar negeri ataupun di luar negara, kita boleh menulis surat kiriman tidak rasmi untuk bertanya khabarnya. Yang kedua, untuk mengucapkan tahniah atau takziah. Sekiranya ada rakan kita yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, kita boleh mengutus surat kiriman tidak rasmi untuk mengucapkan tahniah. Untuk takziah pula, kita gunakan untuk mengucapkan takziah kepada rakan-rakan yang kemungkinan ada kehilangan ahli keluarga ataupun kehilangan sahabat-sahabat anda yang lain. Kita boleh gunakan ucapan takziah. Mungkin kita boleh tulis kepada dirinya ataupun kita boleh tulis kepada wakil keluarganya. Yang ketiga, untuk jemputan atau undangan. Yang keempat, untuk ucapan. Dan yang kelima, untuk perkongsian pengalaman. Mungkin sekiranya kita pernah melalui sesuatu pengalaman yang menarik. Contohnya kita bercuti di Pulau Pangkor atau Pulau Tioman. Kita boleh gunakan perkongsian pengalaman, kita boleh hantar surat kiriman tidak rasmi kepada sahabat yang kita mahu. Seterusnya, kita akan masuk kepada format surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, kita perlu ada alamat pengirim. Ingat, untuk surat kiriman tidak rasmi, alamat pengirim perlu berada di sebelah kanan atas. Untuk surat kiriman rasmi, berada di sebelah kiri. Tapi untuk kiriman tidak rasmi, berada di sebelah kanan. Dan kemudian di bawahnya akan ada tarikh surat ditulis. Kemudian ada pembuka kata. Apa itu pembuka kata? Nanti kita akan tahu. Dan kemudian ada panggilan hormat. Contohnya sahabat, saudara, saudari. Itu adalah panggilan hormat untuk menggantikan nama orang yang kita nak sebut. Kemudian ada isi pentingnya. Dan kemudian selepas itu perlu ada penutup kepada surat. Kemudian ada pengakuan yang benar sahabatmu yang ikhlas. Itu adalah pengakuan. Dan kemudian perlu ada tanda tangan. Tanda tangan pengirim. Si penulis lah, tanda tangan penulis. Baik, ini adalah contoh format karangan yang kita boleh lihat. Okey, macam yang tadi kita tengok, alamat pengirim perlu berada di sebelah kanan, di atas ni. Kemudian di bawahnya diikuti dengan tarikh 16 September 2020. Kemudian ada pembuka kata. Pembuka kata ni, inilah contohnya. Kehadapan sahabatku, Lorna Sofia yang kini berada di Johor Bahru. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kemudian ada saudari. Panggilan untuk menggantikan nama Ilorna Sofia. Ilorna Sofia ni ialah seorang perempuan, jadi kita gunakan saudari.
Jika lelaki, kita gunakan saudara. Kemudian ada isi pentingnya di bawah ini. Tujuan saya mengutus surat ini adalah, ini ialah karangan yang kita perlu isi. Kemudian di bawah ni, penutup. Penutup ni, dia akan bermula dengan setakat ini sahajalah utusan surat saya kali ini. Setakat ini sajalah penulisan surat saya ini. Itu dibolehkan. Dan kemudian, ada pengakuan dan tanda tangan berada di sebelah kanan. Pengakuan sahabatmu dan kemudian tanda tangan di bawah ini. Itu sahaja untuk penulisan surat kiriman tidak rasmi. Di sini saya sertakan contoh surat kiriman tak rasmi. Ini surat yang bertujuan perkongsian tentang sambutan Hari Kemerdekaan di Malaysia. Sama macam yang atas tadi, kita tengok ada alamat pengirim di sini, ada tarikh, kemudian ada pembuka kata di sini, dan ada kata panggilan. Dan di bawah ni adalah isi-isi penting. Isi penting kita boleh letak menggunakan perenggan di bawah macam ni. Ini sambungannya. Kemudian di bawah ini adalah penutup. Demikianlah serba sedikit coretan saya tentang sambutan Hari Kemerdekaan di negara saya. Okey, ini penutup. Dan kemudian ada pengakuan sahabatmu dan di bawah ni adalah tanda tangan. Setakat itu sahajalah pengajaran surat kiriman tidak rasmi ini. Saya buat secara ringkas untuk memudahkan awak memahami dan membuat surat kiriman tak rasmi. Okay. Untuk ini, saya mahu awak jawab latihan di modul Bahasa Melayu tingkatan 1 yang ada di bawah ni, gambar ni. Di muka surat 146, saya nak awak lengkapkan karangan yang ada di 146 dan siapkan latihan tersebut. Okey. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi.